Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazlan dari Picture Design. Kepakaran kami ialah membantu usahawan dan pelanggan dalam menghasilkan imej dan branding bagi tujuan pemasaran dengan menggunakan grafik dan media digital supaya bisnes anda lebih meletup-letup dengan hasil desain yang sangat cantik, kemas, bersesuaian dengan trend semasa dan yang paling penting fight against ugliness. Kita jumpa lagi hari Isnin hari ini. So kita dah dekat Raya Haji dah. Banyak kedai-kedai yang dah tutup, dah stop ambil order ataupun stop operation temporary, okey, untuk fokus nak balik kampung ke sebagainya kan. Jadi hari ni saya cuma nak share berkenaan dengan dia masih relate dalam grafik lagi, berkenaan dengan apa risiko designer perlu ambil tahu. Kita ni sebagai designer, apa antara risiko-risiko yang kita perlu ambil tahu, yang perlu kita selalu aware risiko dia dalam kita punya business, dalam masa yang sama dalam kita berhadapan dengan community, berhadapan dengan klien. So apa risiko-risiko dia? Kita bagi contoh lah, risiko dia adalah orang reject artwork kita, lepas tu satu lagi orang tak bayar deposit, orang tak bayar payment kita, lepas tu bila kita dah buat artwork tu rosak, risiko-risiko dia. Dan ada lagi bila file corrupt. Okey, file corrupt yang kita buat tu, file dia corrupt, file dia rosak. Itu melibatkan PC pula. So antara risiko, kita cerita dulu risiko yang kita perlu ambil tahu. Yang pertama sekali adalah yang dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita ni adalah risiko ni tempat kita berniaga tu. Risiko-risikonya adalah PC yang kita gunakan tu. Okey, kita sebagai designer, risiko yang perlu kita ambil tahu adalah PC itu sampai masa mungkin dia hang, mungkin file-file dia akan hilang. Jadi itu antara risikonya adalah file-file customer, file-file klien kita mungkin akan hilang. Cara-cara ni macam mana? Ada yang cakap kita perlu sediakan external. Kadang-kadang external pun boleh corrupt. Kan, dia punya file pun, dia punya hard disk, external hard disk pun boleh rosak dan boleh condemn. Jadi banyak file-file yang dalam tu semua hilang. Kadang-kadang kita punya klien yang besar-besar, job-job yang besar-besar. Jadi benda ni sangat-sangat penting. Itu yang paling dekat dengan kita adalah tempat kita berniaga, iaitu PC kita. Jadi macam mana backup plan kita? Backup plan kita bila kita tahu risiko-risiko yang macam tu. Backup plan kita antara yang pertamanya adalah backup plan kita sediakan mungkin CD ke, untuk kita burn semua artwork kita, artwork customer kita dalam CD dan kita simpan. Mungkin kita letakkan terma dan syarat selepas beberapa tahun kita delete file tu semua. Okay, kita kena bagi tahu selepas beberapa tahun kita dah simpan, kita akan delete customer, maksudnya customer yang walk in punya customer lah, yang buat banner atau berbanting, file dia mungkin akan besar juga. Okey, jadi kita akan simpan file-file yang betul-betul yang melibatkan klien, melibatkan corporate image atau logo. Itu antara contoh lah. Kita tak sarankan buat macam tu. Itu antara contoh penyelesaiannya. Backup plan dia lah bila dah jadi risiko-risiko yang melibatkan PC. Okey, satu lagi, risikonya adalah yang kedua, melibatkan customer. Bila melibatkan customer ni, antara risiko yang perlu kita sentiasa ingat dan kita sentiasa aware lah, kita sentiasa berjaga-jaga adalah customer akan reject kita punya artwork. Itu antara risikonya. Kita dah buat sehabis baik, customer akan reject. Itu perkara biasa yang kita hadapi bila kita berurusan dengan badan-badan korporat ataupun badan-badan berkanun ataupun pihak-pihak kerajaan yang memerlukan R&D kita ambil masa yang lama, sebab dia melibatkan tender dan sebagainya lah. Okey, melibatkan tender ni dia punya harga tak sama macam kita punya customer yang walk in ataupun klien kita. Jadi berbeza. Jadi dia memerlukan ketelitian dan 100% komitmen kita untuk bagi, untuk dapatkan hasil yang terbaik. So kita kena ready lah. Bila kita jadi designer, kita kena ready awal untuk kita kena reject. Reject tu bukan dari maksud saya diorang tak terima macam mana. Mungkin idea yang cuba kita sampai tu dia reject. Awal kita sebenarnya bagus. Kalau kita sebagai designer, awal kita sangat bagus. Mungkin dia akan reject daripada segi kita punya idea dan penyampaian information yang perlu letak dalam tu. Jadi bila kita bekerja ataupun kita berkomunikasi ataupun kita bekerjasama dengan bahagian korporat, kita perlu sangat-sangat teliti dan kita sangat perlu mengambil berat apa segala apa yang
kerja-kerja, jalan kerja, proses tu perlu kita ketelitian, double confirm, triple confirm atau 4-5 kali confirm pun tak apa, tak jadi masalah, sebab hasilnya perlu betul-betul mengikut peraturan yang kita nak. Okey, seperti mana yang klien nak, dan peraturan grafik, rules of grafik yang kita dah belajar dulu, kita kena masukkan 100% dalam kita punya artwork tu. Okay, backup plan macam mana? Kita kena study lah. Study apa yang biasanya orang-orang korporat, badan berkorporat ataupun badan berkanun ataupun pihak kerajaan ni lebih kepada apa? Design yang macam mana. Itu kena study. So backup plan dia kena macam tu lah. Okay? Benda yang macam tu. Jadi itu melibatkan yang pertama saya cakap tadi. Kita punya tempat kerja, PC, yang kedua klien. Itu biasa awak kena reject. Kebiasaannya dua ni lah yang perkara yang sangat-sangat penting untuk kita, risiko-risiko yang kita perlu hadapi. Okey. Yang ketiga yang saya pernah cakap tadi, rosak. Benda jadi rosak. Benda jadi rosak ni antara risikonya yang kita tak boleh nak jangka. Kita tak boleh nak jangka risiko barang yang dah rosak. Contoh kita dah pasang banting rosak. Macam mana? Apa yang perlu kita buat? Itu antara risiko dia. Apa yang perlu kita buat? Sedangkan kita punya margin kita dah letakkan banyak mana, kita dah buat. Okay. Suddenly kita perlu membetulkannya balik. Okey, kita perlu betul. Ada yang kita betulkan benda tu daripada A sampai Z. Perlu ke ataupun kita perlu touch up saja ataupun kita kena buat baik daripada awal? Macam mana tu? Itu perlu perbincangan dengan klien. Dalam masa yang sama kita perlu bijak juga. Kita perlu belajar sesuatu. Kita perlu belajar sesuatu dan kita perlu terapkan dalam penghasilan kerja kita. Macam mana terma dan syarat supaya kita menjadi seorang designer yang bijak. Designer yang bijak yang boleh menyelesaikan segala macam masalah tanpa orang berpodohkan kita sebagai seorang designer. Okey? Jadi kita kena ingat benda tu. Yang pertama saya cakap tadi adalah kita punya risiko di tempat kerja, iaitu PC kita, barang-barang artwork customer. Okey? Yang kedua, risiko ni kita berhadapan dengan klien reject kita punya artwork. Okey, yang ketiganya adalah bila artwork kita rosak. Maksudnya kita dah siapkan rosak, macam mana terma dan syarat? Kita perlu ganti 100% ke? Ataupun kita boleh berbincang macam mana? Benda ni kadang-kadang melibatkan bencana dan sebagainya. Benda tu rosak, apa yang perlu kita buat? Ataupun pihak klien kena keluar double charge ke? Itu kita kena belajar, kena study dan kena ada knowledge tentang benda tu, supaya kita boleh sama-sama win-win situation bila berhadapan dengan perkara-perkara macam ni. Semua orang tak nak rugi. Pihak klien pun tak nak rugi, kita pun tak nak rugi. Jadi kita kena aware benda macam ni. Kita perlu ada knowledge dan kita belajar sikit segala macam benda ni, ilmu-ilmu yang macam ni, supaya kita tidak senang diperbodohkan. Nombor satu, supaya kita menjadi seorang designer, graphic designer yang sangat berjaya dekat luar sana. Okey, ingat yang paling penting sekali, bila saya dah ceritakan tentang antara risiko-risiko yang kita hadapi ni, risiko-risiko yang lain tu adalah minor-minor lah, biasalah risiko yang salah check spelling, nak salahkan siapa? Salahkan designer ke? Salahkan kepada customer. Itu perkara-perkara yang small matter lah, benda-benda yang kecil yang kita perlu customer hantar. Kadang-kadang kita kena tengok level customer yang macam mana. Customer kita ada yang pandai, ada yang mungkin ada yang biasa-biasa saja. Jadi kita kena tengok cara nak nilai customer pun sama juga. Jadi bila kita dapat sesuatu information daripada customer, kita pun sebagai seorang designer, kita perlu double check juga supaya tak salah nanti. Nanti customer salahkan kita, kan? Kita salahkan customer sebab customer tak check. So the best way is ambil masa, customer check, dalam masa yang sama kita check. Bila ada kesalahan, kita bagi tahu dekat customer kita, cik ada kesalahan ejaan sikit macam ni. Okey, dekat baris keberapa, kita bagi tahu customer pun aware. Bila kita ada nilai dan sifat yang macam tu kepada kita punya klien, insya-Allah benda tu akan dinilai oleh klien sendiri. Itu adalah satu keikhlasan kita bagi, dan itu adalah satu nilai yang sangat bagus yang customer boleh nilai kita. Kita bagi benda yang betul-betul jujur dan kita membantu, sedia membantu. Kita tak biar kesalahan tu terjadi pada klien kita, walaupun benda tu adalah bukan salah di pihak designer. Jadi benda ni sangat penting untuk kita tahu yang kita buat kerja untuk customer. Kita pun tolong check untuk customer. Kita pun
tolong double check, tolong check ejaan, tolong tengok apa ada kesalahan supaya kita memudahkan kerja dan bagi manfaat kepada kita punya klien. Kalau kita cakap kita biar saja, takkan kita nak biar. Kita apalah klien yang proceed benda yang salah. Kita kena ingat, kita menyelesaikan masalah customer. Kalau kita nampak ada kesalahan, kita beritahu customer. Okay, customer nilai itu. Itu adalah satu kepercayaan yang customer letak pada kita. Okay, customer letak pada kita supaya kita membuat dan selesaikan masalah dia orang. Okey, dengan cara itulah barulah kita menjadi seorang designer yang sukses dan berjaya. Okey, ingat risiko-risiko yang saya bagi tadi tu, itu yang biasa terjadi, yang sangat-sangat besar yang selalu terjadi pada designer. Kena ready dengan benda ni dan aware, kita kena sentiasa ingat. Okey, dan yang paling penting sekali, niat kita adalah nak bagi manfaat dan bantu orang. Okey, kena ingat tu. Untuk hari ni saya rasa sampai situ saja. Okey, nama saya Fazlan dari Picu Design. Kepakaran kami ialah membantu usahawan dan pelanggan dalam menghasilkan imej dan branding bagi tujuan pemasaran dengan menggunakan grafik dan media digital supaya bisnes anda lebih meletup-letup dengan hasil desain sangat cantik, kemas, bersesuaian dengan trend semasa dan yang paling penting, fight against ugliness. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.